Kita ke Sarawak, Bumi Kenyalang. Fokus hari ini pelantikan Datuk Insinyur Alice, bukti keperluan Sarawak tidak dipinggirkan. Perincannya bersama Bumawin. Silakan. Ya, sahih. Sebelum itu, kita dengan perkembangan ini. Pelantikan Datuk Insinyur Alice Jawan sebagai Setiausaha Tetap Pengangkutan Sarawak sekaligus menjadi ahli dalam Suruhanjaya Penerbangan Malaysia MAFCOM disambut baik. Menterinya Datuk Seri Lee Kim Shin berkata ia membuktikan kesungguhan Kerajaan Persekutuan memahami dan memastikan keperluan Sarawak tidak dipinggirkan. Ini adalah pertama kali Sarawak diberi satu tempat di MAFCOM, Malaysian Aviation Commission. Jadi pelbagai perkara berhubung dengan penerbangan ke Sarawak akan dapat kita cuba menyelesaikannya, dan juga mereka akan faham juga memahami keadaan keperluan kita di Sarawak. Beliau berkata demikian dalam satu siri lawatan kerja ke Sibu. Menurut beliau lagi, ia merupakan cadangan yang telah dikemukakan kepada Menteri Pengangkutan Anthony Locke dalam satu perjumpaan pada awal tahun ini. Dalam pada itu, berkaitan keperluan tambahan penerbangan ke Sarawak semasa cuti perayaan, beliau memberitahu perbincangan telah dilakukan dengan pelbagai syarikat penerbangan. Ia bagi memastikan tambahan penerbangan ke Sarawak semasa cuti perayaan dan musim cuti sekolah dapat dilaksana. Dalam siri lawatan kerja di Sibu, beliau diberikan taklimat berhubung dengan pelaksanaan projek bagi zon tengah Sarawak, iaitu di Sibu, Serike, Bintangoh termasuk Kapit. Di bawah rancangan Malaysia ke-12, terdapat 8 projek baharu telah diluluskan di bawah bidang kuasa Kementerian Pengangkutan Sarawak, khususnya 5 projek baru di zon tengah Sarawak. Pada masa sama, beliau turut menyampaikan sumbangan jaket keselamatan kepada pengusaha bot tambang dari Sibu ke Daro dan Dalat untuk keselamatan diri dan juga penumpang. Sarawak berharap Kerajaan Persekutuan akan menyokong usaha kerajaan negeri dalam penggunaan Raspberry Pi. Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Datuk Roland Sagawiin berkata, walaupun sehingga kini penggunaan sistem operasi tanpa internet itu dibiayai kerajaan negeri sendiri, namun dengan geografi Sarawak, sokongan Kerajaan Persekutuan juga penting. Raspberry Pi ini boleh digunakan sebagai intranet. Artinya ia sebagai form of internet di dalam kawasan yang tertutup daripada yang tak ada connection. Dedahnya lagi, setakat ini sejumlah 9,000 unit Raspberry Pi telah diagihkan ke seluruh negeri bagi membolehkan sistem pembelajaran lebih kondusif untuk guru dan penuntut. Datuk Roland bercakap kepada pemberita selepas majlis pelancaran STEM Trailblazers di Swinburne University Kuching. Jelasnya lagi, satu forum Raspberry Pi akan diadakan pada 6 hingga 9 Julai depan di institusi tersebut. Forum sulung itu akan melibatkan 3 penyertaan universiti termasuk Swinburne, Universiti Teknologi Sarawak dan Curtin University. Lebih 2,000 penuntut dan guru dijangka menyertai forum itu selain pempamer dalam penggiat industri pendidikan. Saudara, program Ramadan Drive-Thru at RTM 2023 yang memasuki tahun ketiga tahun ini berlangsung meriah di pekarangan tempat letak kereta Baguna Radio RTM Kuching. Kira-kira 2,000 bungkusan bubur lambuk diagihkan oleh kaki tangan dan personaliti RTM. Baik, untuk laporan seterusnya, kita bersama rakan Debbie Amanda Padan. Debbie, silakan. Baik, terima kasih Buma. Ya, 2,000 bungkusan bubur lambuk diagihkan kepada penduduk di sekitar Bandaraya Kuching pada petang hari ini pada program kita drive-thru ataupun konsep pandu lalu at RTM Kuching pada petang ini. Baik, pada petang ini bersama saya iaitu Ahli Dewan Undangan Negeri Kelakar Yang Berhormat Tuan Muhammad Duri. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami pada petang ini walaupun dengan kesibukan jadual Yang Berhormat ya. Terima kasih kerana sudi bersama kami. Baik, mungkin Yang Berhormat boleh kongsikan bagaimana Yang Berhormat melihat daripada program drive-thru at RTM pada petang ini. Terima kasih. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah izinnya, cuaca bagus,
Tadi panas, kandah mendung. Jadi seperti yang kita sudah maklum bahawa RTM tu memangnya nyampi berita, maklumat dan apa informasi dasar-dasar kerajaan kepada rakyat. Tapi hari itu berbeza. RTM turun padang, nyampe Bubur Lambok dalam program drive-thru at RTM pada 12 bulan 3.30 petang itu. Kita mendapati program ini adalah sangat bagus di mana dah 3 tahun kan dah dilaksanakan. Ianya dapat nyampe kepada rakyat untuk golongan yang kita sasarkan, rakyat di sekitar Bandaraya Kuching, sebab setidaknya dah lama dengar RTM sehati sejiwa, maka hari itu kita dapat nanggar muka semua kaki tangan RTM di belakang Maulah Bubur Lambok daripada pukul 6 pagi semata-mata untuk rakyat di seluruh kawasan Kuching hari itu. Baik, secara ringkas Yang Berhormat, harapan berbaki beberapa hari lagi kita akan menyambut Syawal 1 Syawal. Yang mungkin ada harapan dan nasihat kepada penonton kita di luar sana, mungkin ucapan Hari Raya ke yang ingin disampaikan Yang Berhormat kepada penonton kita pada petang ini? Okey, sebenarnya tinggal 9 ataupun 10 hari lagi kita nak menyambut Hari Raya yang bakal tiba. Maka saya menasihati semua supaya sentiasa berhati-hati sebab COVID-19 SOP kita jaga dan keselamatan orang masak di rumah, lampu, kipas, peti ais, aircon. Kalau kita keluar rumah, hendaklah kita tutup sebab keselamatan diri, keselamatan keluarga adalah sangat penting. Dan saya mengambil kesempatan menyusun 10 jari, mohon ampun dan maaf untuk sama-sama kita membina masyarakat yang harmoni, Malaysia Madani, untuk kemakmuran dan kesejahteraan, untuk kemajuan kita di masa akan datang. Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Okay, baik, terima kasih Yang Berhormat untuk perkongsian sebentar tadi. Baik, saya kira itu sahaja yang dapat saya kongsikan dari perkarangan tempat letak kereta bangunan RTM ini. Kembali bersama Buma untuk perkembangan berita yang seterusnya. Silakan. Terima kasih Debbie atas laporan anda. Baik, berita seterusnya. Lebih 100 orang anak yatim dan orang kurang upaya dari 13 buah kampung dalam kawasan projek Darul Hana menerima sumbangan Hari Raya pada Majlis Iftar Darul Hana bersama Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng di Kuching malam tadi. Majlis tersebut merupakan anjuran Lembaga Pembangunan dan Lindungan Tanah LCDA. Sumbangan berjumlah keseluruhan RM10,100 tersebut disampaikan oleh Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari dan isteri Puan Sri Datuk Amar Jumaani Tun Tuanku Bujang. Pada majlis tersebut, Pengurus Besar LCDA Datuk Monaliza Zaidel turut menyampaikan zakat perniagaan berjumlah RM2,105,307 kepada Pengurus Besar Tabung Baitumal Sarawak TBS Datuk Abang Muhammad Shibli Abang Muhammad Naili yang menerima bagi pihak TBS. Premier dan isteri juga menyertai tetamu jemputan beragama Islam menunaikan solat berjemaah Maghrib, Isyak dan Tarawih. Menurut kenyataan media LCDA, majlis berkenaan merupakan sebahagian daripada tanggungjawab sosial korporat tahunan LCDA untuk memberi sumbangan kepada masyarakat dengan harapan ia dapat meringankan beban pada bulan puasa ini ketika membuat persiapan untuk sambutan Hari Raya Aidilfitri nanti. Menurut kenyataan media LCDA, majlis berkenaan merupakan sebahagian daripada tanggungjawab sosial korporat tahunan LCDA untuk memberi sumbangan kepada masyarakat dengan harapan ia dapat meringankan beban pada bulan puasa ini ketika membuat persiapan untuk sambutan Hari Raya Aidilfitri ini. Sarawak terus berjaya mempamerkan perpaduan dalam kepelbagaian agama yang di-Pertuan Majlis Islam Sarawak MAS Datuk Misnu Taha berkata ia dapat dicapai dengan persefahaman dan kerjasama utuh antara masyarakat berbilang kaum di negeri ini walaupun pelbagai pergolakan berlaku di luar negara. Oleh itu adalah penting bagi setiap anak Sarawak menjaga kualiti perpaduan yang sekian lama terpelihara dan tidak mudah terpengaruh propaganda luar. Datuk Misnu berkata demikian pada majlis iftar bersama pelbagai organisasi agama dan badan-badan bukan kerajaan NGO di Pusat Penerangan Islam Kuching. Majlis tahunan itu dianjurkan bagi memperkukuh jalinan kerjasama antara agama di negeri ini. Ia turut dihadiri Persatuan Cina Muslim Malaysia, Persatuan
Persatuan Kebajikan Tionghoa Sarawak, Perktis dan Badan Bukan Kerajaan. Beliau sebelum itu turut menyertai jemaah dalam solat Maghrib, Isyak dan solat sunat tarawih. Baik saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Salam Malaysia Madani. Kita kembali bersama Sahi di Angkasa Puri. Sahi, silakan. Terima kasih, Buma.